Okay, so hari ini kita akan masuk subtopik yang kedua, indeks gubahan lah. So indeks gubahan juga merupakan indeks, tapi dia ialah gabungan beberapa indeks sebagai ukuran statistik untuk melihat prestasi pasaran atau sektor dari semasa ke semasa yang melibatkan kepentingan item. Okay, senang kata, indeks gubahan merupakan gabungan beberapa indeks. Okay, dan bila kita gabungkan beberapa indeks, maksudnya kita akan gabungkan beberapa benda. So waktu itu benda-benda itu, item-item itu dia ada pemberat dia lah, kepentingan dia. Sebab ada benda mungkin sangat penting, ada benda mungkin kurang penting. Okay, sebagai contoh, minta maaf lah cikgu buat contoh nasi lemak pula ya. Okay, kalau katakan kita tengok nasi lemak. Okay. Sebagai pelanggan, okay, kita yang beli makanan nasi lemak itu, kita akan rasa nasi lemak itu ialah sejenis makanan kita lah. Yeah. So, daripada aspek pelanggan, mungkin kita akan nampak nasi lemak itu ialah indeks harga sebab dia merupakan sejenis makanan. Okay. Tapi daripada orang yang jual nasi lemak itu, dia akan tengok nasi lemak itu ialah gabungan beberapa benda, indeks gubahan. Sebab bagi dia nasi lemak ialah campuran, dalam tu ada nasi, ada sambal, ada ikan biris, ada kacang dan seterusnya. Okay? So bagi dia nasi lemak sepatutnya bukan kalau nak kira indeks, dia bukan indeks harga, dia ialah indeks gubahan. Sebab bagi dia nasi lemak ialah gabungan beberapa item. Okay. So bila melibatkan gabungan beberapa item, okey, contohnya bila saya nak buat nasi lemak, ada nasi, ada sambal, ada ikan biris, dia ada pemberat dia. Maksudnya pemberat itu berkandung kepada macam mana kamu tengoklah. Biasanya kita mungkin akan tengok duit lah, duit yang diperlukan. Okey, contohnya mungkin ikan biris tak sangat mahal, katakanlah. Okay, ikan biris sangat mahal. So kita akan rasa bila saya buat nasi lemak, item ikan biris ini lebih berat sikit. Lebih berat sikit sebab dia ialah item yang sangat penting. Penting dari segi mungkin modal yang saya perlukan. Kalau dari segi kuantiti mungkin kita akan pilih nasi. Sebab dalam nasi lemak itu nasi lah yang paling banyak. Sampai takkanlah sebanyak macam nasi kan. Sampai ada sikit, ikan biris ada sikit. So dia ada pemberatnya untuk menunjukkan kepentingan item itu. Dan kepentingan itu berkandung kepada keadaan lah. Ada orang akan tengok dari segi kuantiti yang diperlukan. Ada orang mungkin lihat dari segi harga barang tu. So walaupun benda itu sikit tapi dia sangat mahal. So bagi dia mungkin benda ini berat sikit. Okay. Kejar rasa ada orang masuk. Tak ada. Okay. So boleh. So indeks gubahan merupakan gabungan beberapa indeks. So, melibatkan beberapa item lah, beberapa barang. So, barang-barang yang terlibat dalam itu, dia ada pemberat dia ada kepentingan dia. Yang lebih penting punya lebih berat lah senang cakap. Okay. Lebih penting tu lebih berat. Contoh apa lagi makanan tak sesuai. Okay. Contohnya apa lagi barang. Okey, katakan kita nak buat okey, katakan kita nak pasang satu PC satu komputer desktop kita nak pasang satu komputer. So sebagai pelanggan, cikgu akan rasa komputer ini ialah satu item. Komputer. Kita pergi kedai, kita kata kita nak beli komputer. So satu benda aja. So bagi kita itu satu benda. So komputer itu ialah indeks harga bagi kita sebab kita rasa itu satu benda. Tapi orang yang buka kedai komputer itu mungkin dia tak rasa macam tu. Okay? Sebab bagi dia kalau orang customer datang nak beri komputer, saya kena sediakan keyboard, saya kena sediakan monitor, saya kena sediakan CPU, saya kena sediakan mouse. Belum kira lagi benda-benda kecil-kecil dalam CPU itu. So bagi dia bila dia kata komputer, dia akan rasa komputer itu terdiri daripada beberapa item. Dalam itu ada keyboard, ada monitor, ada CPU, ada mouse.
So item-item ini bagi kedai itu mungkin adalah pemberat dia. Biasanya dia akan kata, oh CPU lah yang paling mahal. So CPU saya akan rasa dia paling berat, dia paling penting. Okey. Lepas tu kedua mungkin saya rasa monitor. Sebab monitor biasanya berapa ratus, keyboard dengan mouse tak mahal sangat. Itu biasanya kalau tengok orang free item mesti mouse, lepas tu keyboard. Jarang ada orang free item bagi kita CPU sebab CPU sangat mahal. So mungkin untuk kedai itu dia akan rasa, okey, komputer terdiri daripada 4 komponen. Contohlah 4 komponen. CPU, monitor, keyboard, mouse. Dan bagi kedai itu mungkin dia kata CPU ialah yang paling penting. Okay, kepentingan CPU itu paling besar. So saya letak dia berat sikit. Dia akan bagi satu angka kepada pemberat itu. So dia angka dia paling besar. Diikuti mungkin dengan monitor, diikuti dengan keyboard. Lepas itu mouse. So dia adalah pemberat dia. Ini untuk menunjukkan kepentingan item itu untuk bentukkan satu benda. Boleh ya? Situ maksudnya. Dan untuk indeks gubahan, so rumus dia perlainan lah. Dia bukan macam indeks harga. Inilah rumus dia. Okey, rumus ini, simbol ini simbol ini ialah sigma. Sebut sigma, maksudnya jumlahkan. Okey. Lepas tu W ini maksudnya pemberat. Okay. I ini ialah indeks harga. Kan tadi kita kan kata indeks gubahan tu maksudnya kita gabungkan beberapa indeks. So sekarang kita mungkin ada banyak indeks. So kalau saya ada 4 item, ada 4 indeks, ada 4 pemberat. Itu sebenarnya kalau kamu tengok di bawah W dengan I itu dia ada satu huruf I yang kecil. Maksudnya kita sebenarnya untuk satu soalan kita ada banyak pemberat, kita ada banyak indeks. Okay, biasanya samalah kalau 4 item maka kita ada 4 indeks, ada 4 pemberat. So kita nanti WI itu ada 4 kali. Okay, itu maksudnya okay, bawah itu pemberat. So sebelum cikgu sambung, okay, kita faham sikit konsep matematik So yang sigma itu maksudnya tambah. Okey, kalau cikgu tulis WI macam ini, apa hubungan mereka Tambah, tolak, darab, bahagi. Satu dua open mic jawab soalan saya. Kalau cikgu tulis WI, itu maksudnya W tambah I, tolak I, darab I, bagi I. Darab. Okey. So maksudnya kalau kamu tengok baris atas ini, cikgu ada operasi tambah, cikgu ada operasi darab. Okey. Ikut matematik, siapa buat dulu? Darab. Darab dulu. So maksudnya kalau nanti kita nak pakai rumus ini, kita akan buat WI. Tengok ada berapa kali WI lah. Kalau 4 kali, 4. Lepas itu baru kita jumlahkan. Okay? Okay. Sebelah bawah kita hanya nampak tambah. So tambah aja. Apa nak tambah? Dia kata tambahkan W kita. Itu maksudnya rumus ini. Nanti cikgu akan terangkan lebih perinci sikit. Okey. Balik ke sini. So itu yang tadi cikgu cakap untuk satu benda, kadangkala kita akan rasa dia ialah satu benda. Indeks harga. Nanti kita akan terlibatkan indeks harga. Tapi pada masa yang sama mungkin dia merupakan indeks gubahan. So itu nanti kamu bila buat soalan itu, awak akan nampak dalam soalan itu kadangkala benda itu kejap dia ialah indeks harga, kejap dia ialah indeks gubahan. Sebab bergantung kepada waktu itu kita tengok benda itu terdiri daripada satu benda ke terdiri daripada banyak benda. Nanti baru kita tengok. Mungkin hari ini mungkin kita tak tengok lagi yang sangat terperinci. Tapi lepas tu kita memang ada satu set soalan, awak akan selalu nampak benda ini. Kamu akan nampak tiba-tiba indeks gubahan sudah jadi indeks gabungan. Kenapa jadi macam indeks gubahan sudah jadi indeks harga. Okay, kenapa macam ini? Nanti cikgu akan terangkan. Tapi itu maksud cikgu lah. Indeks gubahan kadang-kala boleh menjadi indeks harga. Okay. Dan cikgu bagi contoh lah. Lihat, tengok kita lihat dari aspek mana. Okay, sebelum sambung pengiraan, berapa benda lagi kamu kena tahu. Okay, indeks gubahan ada 2 jenis.
sejenis ialah tanpa pemberat, sejenis dengan pemberat. Okey. Indeks gubahan tanpa pemberat maksudnya, okey, katakan tadi cikgu kata, okey, barang macam nak cakap ni, okey, katakan komputer, okey, di mana cikgu kata dia terdiri daripada CPU, terdiri daripada keyboard, mouse dan keyboard dan monitor. Okay, terdiri daripada 4 barang. Okay, mungkin bagi kita, okay, untuk satu komputer, satu CPU, satu keyboard, satu mouse, satu monitor, bilangan semua 1, 1, 1, 1. So saya akan rasa sama penting saja 4 benda ini. Maka kita akan kata ini adalah tanpa pemberat sebab dia sama. Sama penting, semua perlu satu. Okay? So bila keadaan ini berlaku, kita akan kata pemberat untuk dia semua ialah 1, 1, 1, 1. Sama penting. Tidak adalah satu mana lebih penting, mana satu kurang penting. Okay? Ini mungkin cikgu lihat dari aspek sebab komputer itu satu CPU, satu keyboard, satu mouse, satu monitor. So bagi saya keempat-empat benda ini sama penting. So pemberatnya, okay, itu yang cikgu kata bila dia tanpa pemberat. Sebab maksud saya sama berat sebenarnya. Okay? Kita akan angkat nilai pemberat dia adalah sama. So biasanya kita senang, kita angkat dia semua ialah 1. Okay, Indeks gubahan dengan pemberat maksudnya dia ada kepentingan yang berlainan. Contoh macam tadi cikgu kata untuk buat satu komputer. Okay? Mungkin cikgu tak rasa macam tadi, cikgu semua perlu satu. Cikgu akan rasa, okay, untuk komputer yang paling penting ialah CPU dia. CPU yang paling mahal. Kalau kita punya komputer rumah rosak, paling takut CPU rosak. Sebab kalau pergi repair tak tahulah berapa harga dia. Kalau keyboard tak apa. Beli satu baru pun mungkin RM20, RM30 lebih. Mouse pun lebih kurang RM18, RM20 boleh beli. Monitor mungkin RM200-300 boleh dapat. Tapi kalau CPU, satu CPU rosak, saya nak repair satu CPU baru, dia mungkin lebih daripada RM1,000. So cikgu akan rasa CPU lebih penting sebab dia sangat mahal. So cikgu akan buatlah pemberat-berat sikit. Mungkin ini dia sangat berat, 5. Okay. Monitor mungkin 2. Okay. Keyboard, mouse harga lebih kurang sama. Okay. Sama berat mereka. So cikgu akan bagi pemberat 5 untuk CPU, monitor untuk ialah 2, keyboard dan mouse masing-masing ialah 1. So itu maksudnya indeks gubahan dengan pemberat. Di mana nilai pemberat dia boleh berbeza-beza. Dan kamu tak payah risau pula, cikgu dalam exam macam mana nak tentukan pemberat ini? Itu bukan dalam bidang kita lah. Nanti dalam soalan memang cikgu siap bagi pemberat kepada kamu. So kamu tak payah risau, cikgu macam mana cikgu tahu CPU tu 5 bukan 4? Macam mana cikgu tahu monitor tu 2 bukan 3? Saya boleh ke 1, 2, 3, 4? Tak mau macam 1, 1, 2, 5 boleh tak? Itu tak payah risau, soalan memang akan bagi pemberat kepada kamu. Sebagai ahli matematik kita punya kerja lebih kepada kira je. Okay? Siapa lebih penting, siapa kurang penting bukan tugas kita, itu tugas bos. Bos yang buat keputusan. Siapa berat, siapa tak berat. Okay, ya? Okay. Hanya bila cerita melibatkan pemberat, kadang-kala dia macam cikgu main letak angka kecil, 5, 1, 1, 2. Tapi ada masanya pemberat itu mungkin berkandung kepada peratus. Okay. Contohnya, contohnya macam ini. Okay. Walaupun ini benda ini tak logik lah. Okay. Cikgu tengok komputer ni terdiri daripada 4 barang. Okay, 4 barang. Okay. Lepas tu cikgu pergi timbang berat dia. Okay. Cikgu pergi timbang berat dia. Paling berat CPU lah. Okay. Katakan CPU saya berapa kg ya? Lebih kurang lah 5 kg. Okay. Monitor 4 kg. Keyboard beratnya. Okay. Tak apalah ya. Keyboard 500 gram. Okay. Mouse 200 gram. Lepas tu saya wakilkan dia dalam peratus. Nak senang kira saya 500 lah. So sini semua 10 kg. So ini 50%, okay. Ini 40%, ini 5%, ini 5%. So cikgu akan wakilkan benda ini mungkin dalam bentuk peratus. CPU pemberat dia
50%, monitor 40%, mouse 5%, keyboard 5%. So kalau melipatkan peratus punya, kamu akan tengok bila saya senaraikan 4, total pemberat saya mesti 100. Baru saya punya pemberat agihan dia okey, tak boleh ada yang kurang. Kalau melipatkan, kadang-kadang orang mewakilkan dalam bentuk catapai kan, catapai. Lepas tu dia bagi sini mungkin ini mungkin 100 darjah, ini mungkin 90 darjah. Bahan A merupakan begitu banyak. Ini bahan B, ini bahan C. So bagi saya, inilah cikgu berkandung ini sebagai pemberat saya. Sebagai pemberat saya, maka kamu akan tengok jumlah pemberat saya mesti 360 sebab satu pusingan lengkap. Boleh So biasanya soalan melipatkan, kalau dia suruh kita cari indeks kubahan, tapi dalam itu tidak ada pemberat, maka kita akan angkat semua pemberat ialah 1. Sebab dia ialah indeks kubahan tanpa pemberat. Bagi dia semua benda sama penting. Untuk indeks pemberat, indeks kubahan yang ada pemberat punya, kamu tak payah risau, soalan akan bagi pemberat itu kepada kita. Hanya ada masanya kamu akan nampak pemberat itu diambil daripada peratus. Kalau dia diambil daripada peratus, kamu ingat jumlah peratus itu mesti 100. Sebab biasanya kalau soalan dia bagi kita yang melibatkan peratus punya, mungkin dia akan bagilah CPU 50. CPU 50, monitor 40, keyboard 5. Lepas tu tiba-tiba dia tak nak bagi ini. Dia suruh kamu fikir sendiri. 1% dia tak bagi, satu pemberat dia tak bagi di situ. So kalau kamu tahu pemberat ini terdiri daripada peratus, kamu ingatlah total dia mesti 100. Sekarang saya tak cukup berapa? Saya tak cukup 5. So itulah 5. Itulah 5. Sama jugalah. Kalau sekarang pemberat saya, kalau tatan daripada catapai punya sudut, saya tahu jumlah sudut mesti 360. Contohnya gambar raja ini, cikgu bagi A ialah 100, B ialah 90, C saya tak nak bagi. Kamu sendiri bilang ajalah. C ini mesti 360 tolak 90 tolak 100. Dapatlah dia punya sudut. So tahulah pemberat dia berapa. Boleh So sekarang kita tengok soalan. Ini adalah soalan tanpa pemberat. Di mana dia kata indeks harga 1 kilogram bagi 3 jenis ikan yang dijual di Pasar Raya Bukit Janai pada tahun 2019 berasaskan tahun 2015. Semalam ada orang tanya saya, cikgu bila tulis tahun, mana nak tahu siapa di atas, siapa di bawah. Kamu tengok ayat ini. Berasaskan tahun 2015. Maka 2015 di bawah. Siapa tahun mana ialah tahun asas, tahun itulah letak di bawah. Oh, cikgu ada salah ejaan. Ini sepatutnya 15 sorry. Kamu betulkan Ini sepatutnya 15. Nota saya salah. Ini sepatutnya 15. Contohnya soalan ini So di Pasar Raya Bukit Janai dia ada 3 jenis ikan. Dia ada 3 jenis ikan, dia tak bagi nama, cikgu angkat dia ikan A, ikan B, ikan C lah. Kemudian dia bagi kita indeks 125, kita ada A, kita ada B, ada C. A ialah 125, dia punya indeks, B ialah 105, C ialah 98. Ini ialah indeks 2019 berasaskan 2015. Maksudnya ikan A daripada 2015 kepada 2019 setelah 4 tahun ni dia sudah naik 25%. Ikan B naik 5%. Ikan C turun harga 2%. Itu maksudnya lah. Sekarang soalan tanya, cari indeks kubahan bagi ikan-ikan tersebut pada tahun 2019
berasaskan tahun 2015. So, satu kamu kena pastikan kalau indeks yang kamu pakai ialah 2019 asaskan 2015, indeks gubahan yang kamu dapat nanti pun mesti tahun yang sama. Okay? Pun mesti tahun yang sama. Okay. So cikgu tanya apakah indeks gubahan bagi tiga-tiga ikan. So sekarang kita ada 3 ikan, ada 3 indeks di situ. Okay. Macam mana kita nak cari? Kita akan gunakan rumus yang kita buat tadilah. I. Okay, sekali lagi cikgu akan galakkan kamu tuliskan tahun dia. 2019 berasaskan 2015. Yang I ini ialah indeks ikan. Maksudnya ikan A, ikan B dan ikan C. Gabungan 3 jenis ikan. So kita akan gunakan rumus WI, II, kemudian sigma WI. Okay. So di sini kalau kamu tengok 3 jenis ikan ini, dalam soalan ini cikgu tak bagi pemberat. Maksudnya cikgu tak katalah ikan mana satu lebih penting, ikan mana kurang penting. Mungkin kamu kata cikgu ikan macam mana nak bezakan penting tak penting. Mungkin kata daripada penjual ikan tu mungkin dia akan tengok ikan yang paling mahal lebih penting. Lebih orang dia lebih mahal kan, keuntungan mungkin lebih sikit. So ikan A ikan yang lebih mahal tu lebih penting. Ikan yang kurang murah-murah punya kurang penting. Ataupun ada orang mungkin lihat dari segi ikan A ada banyak, ada banyak. So dia lebih penting sikit sebab boleh habis jual saya lagi untung. Ikan C sikit saja. So dia kurang penting. So pemberat itu ditentukan oleh soalan, kamu sendiri tak payah risaulah. Macam soalan ini cikgu tak sebut, maksudnya bagi saya ketiga-tiga jenis ikan ini sama penting. So kita ialah soalan yang tanpa pemberat. Semua dia punya pemberat. Untuk ikan A pun 1, untuk ikan B pun 1, untuk ikan C pun 1. Mungkin kamu kata, cikgu saya tak nak 1 boleh tak? Saya bubuh 2 boleh tak? Boleh, dengan syaratnya semua jadi 2. Maksud sebab kalau kamu tengok tarifan di situ, indeks gubahan tanpa pemberat, dia mesti sama nilai. So kalau kamu nak bubuh 2, semua 2. Nak bubuh 3, semua 3. Tapi biasanya orang malas bubuh lah 1, senang kira. Tapi kalau nak bubuh 2 tak ada masalah, syaratnya semua jadi 2 lah ya. So lepas tu kita akan buat. So di sini okay, W darab dengan I. So kalau kamu tengok, kita sebenarnya ada 3 I. I untuk ikan A, I untuk ikan B, I untuk ikan C. So bila kita ada 3 I, automatik kita ada 3 W. So bila dia kata W kali I, maksudnya 125 kali dengan 1. 105 kali dengan 1. Ikut pasangan masing-masing. 98 kali 1. So kita akan dapatlah. Kita akan buat 100, I tulis dulu biasakan diri bila nak masukkan ke dalam rumus, kita ikut susunan sama macam senarai rumus. W baru I. So kita masukkan pemberat, lepas tu kita masukkan indeks. Pemberat, indeks. Pemberat, indeks. Boleh? Inilah inilah W kita. Inilah W kita. Inilah I kita. So kita akan darabkan ikut pasangan dia. W dengan I dia, W dengan I dia. Kalau 3 item, 3 kali kita buat kerja itu. Lepas tu baru kita sigma, kita jumlahkan. Lepas tu bahagi. Bawah dia suruh kita jumlahkan. Apa nak jumlah bawah itu? Bawah itu dia kata jumlahkan W kita saja. So ambil semua kamu punya W. 1, 1, 1. Lepas tu kamu kira. Apakah jawapan dia?
Ada point. Ada point bagi saya 2 tempat perpuluhan. So jawapan dia 109. 09.34. 34 ke? 33. 33 So tak kisah berapa tempat perpuluhan kamu ambil, jangan lupa kita kena ikut syarat-syarat bunda yang sebenar. Lebih daripada 5 tambah 1, kalau kurang daripada 5 buang. So 109.33. Biasanya jawapan untuk indeks harga kita akan tulis dalam nombor perpuluhan. Sebab kita nak tengok dia lebih 100 ke kurang daripada 100 dengan cepat. Kalau kamu tulis dalam pecahan, contohnya soalan ini kalau tulis dalam pecahan, kamu tulis 328/3. 328/3. Orang susah nak bayangkan. 328/3 itu maksudnya apa? Tapi kalau cikgu tulis dalam nombor perpuluhan macam ini, kita tidak boleh nampak dengan jelas. Oh, dalam 4 tahun ini, harga ikan telah naik 9.33%. Kita boleh nampak dengan cepat. Kalau tulis dalam pecahan, orang susah nak baca. Ini tambah ke kurang? Tak berapa nampak. So tengok ini 3 jenis ikan ini. Ikan A, ikan B naik harga. Ikan C turun harga. So bila kabur, dia naik ke dia turun? Untuk soalan ini, dia naik lah. Tapi kalau kamu tengok ikan A naik 25%. Tapi bila saya ikut kabur, dia naik tak begitu banyak lah. Sebab ikan B, ikan C tarik dia sikit. So baru naik 9%. Clear? Sekarang kita tengok indeks gubahan yang ada pemberatnya. Itu soalan dia. Dia juga kata, kamu tak payah risau, cikgu. Nanti mana saya nak tahu pemberat dia pemberat berapa. Okay, ini dia kata, ini soalan apa? Kejap. Okay. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga bagi 4 jenis makanan yang dijual di kedai runcit Pak Hashim pada tahun 2018 berasaskan 2010. Okay. So 4 jenis makanan. Kamu tak payah risau, cikgu saya mana nak tahu kedai runcit ini mana satu penting, mana satu kurang penting. Soalan akan bagi kita. Kamu tak payah risaulah. So kalau kita ikut soalan ini, kamu akan nampaklah bagi Pak Hashim, daging yang paling berat, ayam kedua, beras ketiga, sayur yang paling kurang penting lah. Dia akan bagi nilai kepada kita, kita sendiri tak payah risaulah. So soalan tanya, apakah indeks gubahan semua jenis makanan pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010. So kita kena pastikan tahun dia adalah sama. So kalau sudah sama, kita boleh terus pakai rumus sajalah. Rumus kita, cikgu salin tepi WI. So bila kita nak cari indeks gubahan kita iaitu 2018 berasaskan 2010. So atas ialah W kali I. So kita ada 4 W di sini, 4 I di sini. So pastikan kamu ikut pasangan lah. So bila kamu ambil 4, kamu mesti ambil dengan 120 sebab itu pasangan untuk beras. Kalau ambil 3, mesti ambil 80. Dan seterusnya lah. Pastikan ikut pasangan yang betul. Okay. So, macam nak tulis? Yang pertama, W. 4. I. 120. Okay. Sebelum pergi kepada pasangan kedua, kita tambah lah Okay, tambah. 3. 80. 80. Sambung. 7. 110. Okay, sambung. 6. 6. Sambung. 100. 100. So kalau kita ada 4 item di sini, sepatutnya nampak cikgu tulis 4 .
1, 2, 3, 4. Okey? So bawah pun saya nak jumlahkan dan kamu akan dapati pun kalau atas ada 3 kali tambah, bawah pun mesti ada 3 kali tambah. Okay? So tambahkan pemberat kita. So pemberat kita tambah aja. Apa dia? 4, 4, 3, 3, 7, 7, 6. 6. Okey, cikgu nak jawapan terakhir. 104.5. 104.5. 4.5. Putus. Putus ah? Betul? Okay. Putus. Boleh? Ada orang kira tak dapat nilai ni? Siapa yang sekali kira itu jangan lupa per yang panjang bila tekan kalkulator sini kena ada kurungan, bawah kena ada kurungan Kalau tidak kalkulator tak tahu macam nak tambah. Okey? Boleh ya? Ada masalah sampai sini? Tak ada. Ini ialah jenis indeks kubahan yang ada pemberat dan pemberat dinyatakan. Okey, sekarang kita pergi kepada pemberat yang seterusnya. Mana mau saya? Tengok ini. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga dan peratus penggunaan barangan WXYZ di mana ia ialah pahang utama untuk membuat gap. So, maksudnya cikgu akan gunakan pahang WXYZ ini untuk buat gap. Untuk buat gap lah. So, gap ini, kalau saya sebagai customer, cikgu akan nampak, oh itu ialah gap. Saya nak beli gap ini. Okay? Tapi untuk orang yang buat gap itu, dia akan rasa K itu sebenarnya merupakan gabungan 4 pahang WXYZ. Dan WXYZ dia, bagi dia akan tengok pemberat dia ikut daripada peratus penggunaan. Maksudnya mungkin bila buat benda ini, kita kena pakai tepung banyak. Peratus dia tinggi sikit lah. Mungkin gula pakai sikit saja. So gula peratus dia kurang sikit. So, tapi macam cikgu kata, kamu tak payah risau, soalan akan bagi kepada kamu apakah peratus penggunaan dia. Hanya macam cikgu kata, dia suka. Kalau melibatkan peratus, dia bagi 3 di sini, ada 1 dia kosongkan. Dia tanya kamu, apa nilai P itu? So, dia sebenarnya bukan uji indeks kubahan sebenarnya, dia uji kamu saja. So, peratus kalau total semua berapa? Kalau jumlah semua sepatutnya berapa? 100. Sepatutnya 100. So, nak tahu nilai P, senang ajalah. Kita ambil aja 100, kita tolak 20, tolak 30, tolak 40. Ataupun ada orang pergi buat 20 tambah 30 tambah 40 dulu. Okey, contohnya dapat 90, baru dia buat 100 tolak 90 pun boleh Ataupun kamu tulis saja 100 tolak yang ada. Tolak 20, tolak 30, tolak 40. So, dapatlah jawapan 10. Kalau kamu tengok soalan pun biasanya dia akan kata nyatakan aja. Sebab ada di antara kamu memang tengok, cikgu saya tengok tahu itu 10. Tak payah pakai kalkulator pergi tekan. Terpulang kepada kamulah. Tapi biasanya kalau kamu tengok soalan itu istilah nyatakan, maksudnya dia tidak melibatkan pengiraan yang sangat susah ataupun sampai satu tahap dia tengok tahu saja. Okay, lepas tu cikgu tanya, apakah indeks kubahan CAP? So, kali ini untuk bila cikgu tanya soalan B ini, cikgu angkat CAP itu merupakan gabungan 4 pahang inilah. Itu sebenarnya cikgu tanya, apakah indeks kubahan CAP? Indeks kubahan CAP pada tahun 2020 berasaskan 2008. So, indeks dia sama dengan atas. So, kita boleh terus buat aja lah. Okay. 2020 berasaskan 2008. Okay, masukkan nombor? 20. Sorry, tak dengar. 20 dalam kurungan 80. Dalam kurungan 80. Okay, mungkin ada di antara kamu, cikgu saya tulis 80 dulu baru tulis 20.
Boleh Gambar tak cikgu tulis terbalik? boleh. Untuk soalan ini tak ada masalah sebab dia darab. Tapi kalau kamu tanya saya, cikgu memang tidak galakkan. Sebab ada soalan nanti dia kisah, ada soalan tak kisah nanti buat opening dia. Okay? Lebih senang sentiasa ikut susunan. Tak payah pening. Jangan sendiri cari kesalahan, masalah. Okay. So sebenarnya kalau kamu terbalik, cikgu pun tak tolak makalah. Hanya cikgu tak galakkan. Okay, sambung. 10, 10, 110, 30, 120, 40, 125, Bawa W kamu. 20, 100. Okay. Kalau siapa buat lambat pun boleh. Okay. Buatlah 20, 10, 30, 40. Tapi sebenarnya boleh shortcut juga. Kita tahu itu ialah peratus kan. So kalau saya jumlahkan pemberat saya sepatutnya 100. 100. So kalau siapa tulis macam ini pun cikgu akan bagi betul. Siapa kalau nak cepat sikit, dia tulis terus 100 pun cikgu bagi betul. Okay? Kalau kamu tanya saya, cikgu akan kata kecuali awak sangat pasti itu ialah 100 baru kamu tulis. Kalau tidak, biarlah kita buat jalan panjang. Okay? Buat sajalah 20 tambah 10 tambah 30 tambah 40. Okay? Sebab cikgu kadang risau juga kalau kamu tulis 100. Nanti bila dalam latihan, ingat tiap-tiap kali 100 pula. Dia 100 sebab jumlah peratus ialah 100. Macam tadi, bawah itu bukan 100, bawah itu baru 20. Nanti kalau soalan 4, okay, dia punya pemberat ialah sudut dalam catapai. So nanti jumlah sepatutnya 360. 360, bawah pula 360. So kalau kamu boleh bezakan dengan cepat, maka tak ada masalah lah. Kamu buat cepat. Ini 100, ini 360. Atas tadi itu tak boleh. Tapi kalau tidak dapat bezakan, maka cikgu akan galakkan tak apalah. Setiap kali buat saja, jumlahkan W kamu. Sebab jawapan sama saja. Jangan ambil risiko keliru dengan dia. Okey, jawapan terakhir. 113, 13. sahaja. Oh, sahaja. 113. Sebab cikgu tak ada jawapan. Okey. Boleh? Ya? Boleh. Kita tengok contoh yang keempat. So, sebenarnya tak ada apa-apa lah. Yang cikgu punya contoh 2, 3, 4 hanya cikgu bagi pemberat dalam keadaan yang berbeza. Itu saja sebenarnya. Okay? So, contoh yang keempat, jadual di bawah menunjukkan indeks perbelanjaan penyelenggaraan syarikat. So, dia bagi cerita je lah. Syarikat kereta sewa Lazuda pada tahun 2020 berasaskan tahun 2016. So, dia bagi indeks kepada kita. Lepas tu, dia punya pemberat, dia bagi dalam gambar catapai itu. So, cari indeks kubahan perbelanjaan penyelenggaraan syarikat ini pada tahun 2020 berasaskan 2016. Okay, kenapa tulisan jadi kecil? Okay, tak apalah. Okay, so sama je lah rumus itu. Okay, isikan. Apa dia? 245. Okay. Oh ya, belum kira. Okay, kita kira kejap. So, ini sepatutnya ialah 360 tolak 35. tolak 35 tolak 80, 80. So berapa? 245. 245. Okey. Walaupun soalan tak sebut pun kita kena carilah, kalau tidak kita tak tahu pemberat dia. Satu cikgu kena ambil ingatkan kamu sekarang kita punya indeks dalam jadual. Kita punya pemberat dalam catapai. Pastikan pasangan itu tengok dengan betul. Maksudnya okey, servis kereta sepatutnya cikgu kena grupkan dengan sudut yang mana? 245, 45. Jangan salah pasangan dia 130 dengan 35, 35. Okey.
115 dengan 80. 80. Jangan salah pasangan lah. Macam soalan atas ini okey sebab dia sebaris. Kita senang tengok 80, 20, 110 P, 120, 30 sebab dia sebaris. Okay? Tapi bila sampai contoh keempat, dia datang daripada dua sumber berbeza. Pula sumber kedua ni dalam pusingan. So jangan ikut style saya. Okay, pertama, kedua, ketiga. Batching servis. Okay? Cucian, minyak wangi ya. Jangan salah pasangan dia. Okay, kita mula ikut hijau lah. Okay, hijau. 245. Okay, pemberat duluan. 2, 4, 5. 125. 125. Okay, lepas itu kuning. 35. 35. 130. Okay, betul. Ungu punya. 80. 115. 115. Okay, bawah. Kalau cepat kita tulis apa? 360. 360 Kalau siapa tahu boleh tulis 360 Okay, siapa kalau takut nak hafaz sekejap 100, sekejap 360 tak boleh ingat, maka tak payah, kita slow sikit. Okay, kita jumlahkanlah. Okay, ikut susunan masih sama macam tadi. Hijau punya dulu. 245. Jangan salah ambil ambil pemberat dia. Okay, kuning. 35. Okay, ungu. 80. Okay, jawapan. 123. 123. 123. 0.26. 26. Sudah dapat penghampiran Dah. Okay, ada masalah sampai sini? Tak ada. Boleh tahan lagi? Cikgu sambung satu contoh? Boleh. Ya. Okay, kita pergi kepada contoh terakhir berkaitan dengan indeks kubahan. Sekejap, tunggu. Okay. Okay. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga dan pemberat bagi 3 jenis barang bagi pembuatan peg tangan. So macam cikgu cakap lah, peg tangan ini, okay, orang yang beli itu akan rasa itu peg tangan. Tapi untuk orang yang buat ini, dia kata, oh bukan, peg tangan ini terdiri daripada barang X, Y, Z. 3 barang untuk buat peg tangan, dia kata. Okay, berasaskan tahun 2000, pada tahun 2020, berasaskan 2010. So soalan pertama saya tanya, apakah indeks kubahan? So apakah indeks kubahan 2020? Bukan, dia bagi jawapan. Dia kata jawapan dia ialah 112. Okay. Tapi kalau dia tak bagi kita, macam mana kita nak cari? Okay, rumus macam ini. Ini macam mana? Masukkan. M. 105 tambah 1. 120. Okay. Tambah 5. 116. 116. Bawah. M. Tambah 1. Tambah 5. Okay. Dan kita tahu kalau saya kira jawapan dia ialah 112. So kita samakan dengan 112. Alamak. Itu yang cikgu cakap lah dalam matematik tambahan. Selepas awak mahir satu rumus, dia mesti ada soalan. Tengok ini. Sebelah kiri sikit nombor, sebelah kanan sikit nombor. Nanti kamu kena selesaikan. Itu memang biasa untuk maths tambahan. Okay, bila sampai sini, untuk siapa yang tak mahir algebra, kamu boleh tekan ini sebagai S, tekan ini sebagai X, tekan ini sebagai pink color punya sama dengan. Lepas tu kamu tekan shift calculate. Okay, siapa yang tak boleh mula tekan Okay, yang nak buat manual ikut cikgu. Yang tekan calculator itu tak payah dengar, kamu tekan aja. Nanti banding jawapan saya dengan jawapan manual kawan kamu Hanya saya ingatkan siapa yang pakai itu, jangan lupa bubuh kurungan di atas dan kurungan di bawah sebab sini ada satu per yang sangat panjang Okay, buat manual punya, sambung. Dah buka kurungan. Kurungan, so 105M
Apa warna aku macam mana? 105M tambah 120 tambah berapa? 580. 80. 80. Okey, bawah M Tambah 6. tambah 6 sama dengan 112. Okey, sambung. Darat silang. Okey, darat silang. Kita ada 105M tambah 120 tambah 580. Okey, so 112 darat dengan M tanpa 6. So di sini ada dua anak panah. Okey, anak panah yang pertama 112M. 2M. Anak panah yang kedua 672. 672. Okey, sebelah sini 105M. Nak ringkas kata nak? Satu. Ringkas. Berapa? 700. 700. 700 ngangam Okey. Lepas itu kita akan pindah. Macam nak pindah? Siapa nak bergerak? M ke sana. M Aku ke saja. kiri ke kanan? M ke kiri. M ke kiri Okey, 105M tolak 112M kan? Okey. Kemudian 700 ke kanan. Okey. 672 tolak 700. Okey, berapa? Berapa M? -7. -7. -7. Belakang? -28. -28. So M sama dengan 4. 4. Okey, siapa yang pakai kalkulator tu boleh tapak 4 tak? Ada tak siapa pakai kalkulator? Open mic? Open mic. Dapat? Dah lama mereka tunggu situ kan? Nak buat minggu baru sampai. Okey. Jadi cikgu kata kalau kita ada masalah sikit dengan algebra kita, kadang tak apa lah. Kita pakai saja sheet calculate tu. Dia nanti hanya soalan yang tahap sangat tinggi tu kita tak erti buat. Soalan biasa-biasa macam ini kalkulator boleh tolong. Bukan sampai kata, cikgu saya langsung tak boleh buat. Okey, lepas tu kita sambung soalan dia. Okey, so di sini bawah tu kamu tengok. Cikgu kata, apakah harga pek tangan pada tahun 2002 jika harga yang sepadan pada tahun 2010 ialah 60. So kalau kita gunakan rumus indeks kubahan, dalam tu tak ada harga. Yang ada harga ialah rumus indeks harga. Betul? Rumus indeks harga tu baru ada Q1, Q0 kali 100. Di mana tempat ini ialah harga. Kalau kamu gunakan indeks kubahan yang apa yang kita belajar hari ini, dalam ini hanya ada indeks tambah berat. Tak pernah ada harga dalam itu. So bila cikgu nak jawab soalan B, kalau cikgu sambung lagi dengan rumus indeks kubahan, cikgu tak mungkin boleh dapat apa-apa. Sebab rumus indeks kubahan buat sampai bila harga pun tak keluar. Okay? So itulah waktunya saya gunakan indeks harga. Kita punya indeks harga tahun sama kan? Apa indeks harga punya tahun? 2000. Okay. 2020, 2010. Okay. Tahun yang ditanya oleh soalan ini pun masih anggap tahun yang sama. Okey lah. Okay. So di sini kita akan tengok. Tadi yang kita dapat yang dia bagi 112 ini sepatutnya ialah indeks kubahan pek tangan kan? Tapi bila sampai soalan B, cikgu boleh angkat dia sebagai indeks harga pek tangan. So indeks kubahan pek tangan sama dengan indeks harga pek tangan. Okay. Cikgu tahu dia ialah 112. Okay. So kita gunakan rumus indeks harga yang kita belajar semalam. Okay. So atas ialah tahun apa?
2020. 2020. Bawah ialah 2010. 10. Darab Ya. 100. Kejap, edit tulisan todong sangat nanti sendiri pun tak boleh baca. Q2020. Okey, darab 100. So, apa yang kita ada? Yang kita ada ialah itulah. Kita ada 112 iaitu indeks ini. Okey, lepas itu kita ada 60 itu ialah apa? Q 2010. Tahun 2010. Atas ke bawah? Bawah. 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 Okey, yang ditanya oleh dia harga pada tahun 2010 atas inilah. Boleh? Okey, jom masuk nilai. Okey. Indeks 112. 112. Atas yang kita nak cari. Bawah 60. 60. Darab 100. So sekali lagi, siapa yang pakai kalkulator punya, bolehlah she calculate. Tak payah tunggu cikgu. Kamu buat dulu kita. Kejap. Okey. Okey, yang buat manual ikut sambung. Boleh nampak? Tak apalah cikgu turun. Tinggalkan 1. Okey, pindahkan 100. Dapat? Macam nak pindah? Bahagi 100. Okey, 112 bagi 100. Okey, lepas tu? Darab silang. Darab silang. So, nak darab silang ke? Nak pun boleh lah. Tapi cikgu rasa lagi senang. Awak kira ini ialah 1.12. Lepas tu hanya perlu darab 60 aja. Tapi kalau nak buat darab silang pun tak apa, jawapan serupa. Awak darab silang, lepas tu awak bagi 100 balik. Okey punya, tak ada masalah. So jawapan? 67.2. Sorry, semula? 67.2. 67.20. 20. So pundakan So yang Q ini ialah harga. So tadi dia RM lah. So ini pun RM lah. So kamu boleh bagi saya jawapan RM 6720 ataupun setakat bagi saya 67.20. Tak apa Tapi bagi saya 2 tempat perpuluhan sebab ini melibatkan harga. Tapi kalau soalan A tadi, itu nilai M. Memang janganlah bubuh RM di depan dia. Kalau bubuh RM itu salah lah. Ataupun kalau soalan atas lagi, cikgu tanya apakah indeks gubahan? Mana soalan atas? Okey, ini. Apakah indeks gubahan? Kamu dapat 123.26 kan? Jangan bubuh duit di depan dia. Indeks tidak ada unit. So, awak bubuh apa unit pun salah. Boleh? Ada apa nak? So, inilah satu contoh di mana awak nampak indeks gubahan boleh tiba-tiba dia jadi indeks harga semula. Okay. So nanti kamu buat latihan 10.2. Okay. Soalan 1 ialah pemberat yang cikgu senarai habis punya. Soalan 2 ialah pemberat itu terdiri daripada peratus. Okay. So yang soalan 2 ini peratus. So kamu tengok, dia suka satu nombor tak bagi. Okay. Soalan 3, pemberat dia terdiri daripada sudut. So kamu tengok, ada satu sudut tak bagi. Memang biasa. Dia suka macam tu. Kalau jenis yang bagi angka punya, biasanya dia bagi lengkap lah. Kalau dia tak bagi lengkap, dia akan bagi indeks. So 1, 2, 3, yang 4 ini. Yang bagi tak lengkap punya, kamu akan nampak dia sudah bagi indeks gubahan. So nanti melibatkan selesaikan persamaan. Soalan 5. Soalan 5 kamu tengok, dia pun bagi tak lengkap. Tapi kamu akan nampak dia bagi indeks gubahan kepada kita. Okey, lepas tu dia bagi jumlah pemberat 15. Kamu cuba buat So kerja hari ini ialah latihan 10.2 indeks gubahan. Okey. Bawah yang ada.
Okey, tambahan mesti tak payah buat Buat soalan 1 sampai 5 sahaja. Ada apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Kelas hari ni sampai sini Nanti ada Google Quiz